بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Pagi ini dapat semula kita bertemu untuk kita meneruskan kuliah kita yang terkait tentang ilmu tauhid dengan mengambil faedah daripada buku yang bertajuk Buku Pintar Ilmu Tauhid, yang merupakan kompilasi fatwa dan risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, yang disusun semula oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullah ta'ala. Kitab ini diterbitkan oleh Media Tarbiyah, cetakan yang pertama Rejab 1440 Hijrah bersamaan dengan April 2019. Sebuah kitab yang membahaskan tentang hal terkait tauhid dan lawannya syirik dan hal-hal yang bersangkutan dengannya, yang mana dibahaskan dalam 12 bab, yang dimulai dengan bab yang pertama, pengertian ilmu tauhid, dan diakhiri dengan bab yang ke-12, fenomena kesyirikan dari zaman ke zaman. InsyaAllah kita masih berada pada bab yang ke-11, iaitu bab yang bertajuk aktiviti manusia yang berpotensi jatuh kepada kesyirikan, di mana penyusun hafizahullah ta'ala menyenaraikan iaitu 28 perkara ataupun ibadah yang padanya hendaklah ditunaikan, ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala, ya, dan juga beberapa perkara yang apabila dilakukan merupakan bentuk kesyirikan, ya, seperti sihir dan seumpamanya. InsyaAllah pagi ini kita akan melanjutkan, iaitu penjelasan dan perbahasan terkait dengan amalan yang ke-7, iaitu menyembelih. Ya, setelah sebelum itu, ini pada amalan yang ke-6, bernazar. Sekarang kita berpindah kepada bentuk ibadah yang berpotensi apabila dilakukan keluar daripada aturan agama yang boleh membawa kepada kesyirikan, iaitu menyembelih, az-zabhu. Ya, sebagaimana kita mengetahui bahawa menyembelih adalah merupakan salah satu daripada bentuk ibadah yang wajib ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala. Dan menyembelih merupakan ibadah maliyah yang terkait tentang harta, dan dia adalah amalan yang sangat mulia dan sangat juga dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kita mengetahui bahawa menyembelih ini adalah salah satu daripada ibadah yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, dan ada banyak bentuk, ya, ibadah yang terkait tentang sembelihan, ya. Di antaranya adalah menyembelih haiwan untuk sebagai haiwan korban, menyembelih haiwan untuk ibadah akikah, ya, menyembelih haiwan hadiyu, yang tak kala menunaikan haji tamattu' dan juga haji qiran.
dan juga menyembelih hadiyu kerana terhalangi, adanya halangan daripada melaksanakan haji atau umrah. Juga menyembelih kerana sebab bernazar, ya, ataupun juga menyembelih haiwan fidyah kerana melakukan pelanggaran, didenda ketika mana melakukan haji dan umrah. Baik, mari kita dengar apa kata Syekh rahimahullah. Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sudah maklum, sudah dimaklumi bahawa aktiviti persembahan dengan menyembelih binatang merupakan suatu pendekatan seorang hamba, ya, kepada Rabb-Nya, kerana Allah Ta'ala telah memerintahkannya melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fasalli li rabbika wanhar, ya, fasalli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah solat kerana Rabb-mu dan berkorbanlah. Ya, jadi Allah iringi dua ibadah, ya, dalam bersamaan, iaitu solat dan berkorban, menunjukkan ianya merupakan ibadah yang sangat agung. Ya, korban merupakan ibadah yang sangat agung sehingga dia disejajarkan dengan solat. Dalam surah Al-Kawthar, surah yang ke-108 ayat 2. Setiap aktiviti untuk mendekatkan diri tersebut adalah ibadah. Ya, apabila seorang hamba mempersembahkan binatang sembelihan untuk sesuatu selain Allah Ta'ala sebagai bentuk pengagungan kepada sesuatu tersebut dan perendahan diri kepadanya serta mendekatkan diri kepadanya sebagaimana ia mendekatkan diri kepada Rabb-Nya dan mengagungkannya Azza wa Jal, maka ia telah menjadi musyrik. Jadi sebagaimana yang kita telah jelaskan kaedah, apa-apa saja ibadah yang Allah perintahkan, sama ada dia berbentuk wajib atau berbentuk sunat, apabila ia dipalingkan kepada selain daripada Allah Ta'ala, maka pelakunya menjadi, ya, fahuwa musyrikun kafirun. Dan ini adalah perkara yang paling ditakuti, ya, terhadap setiap, ya, orang-orang yang beramal, yang melakukan ibadah, ya, agar jangan ibadahnya itu terbatal. Bukan saja ibadahnya itu terbatal, dengan keislamannya juga terbatal. Dan ini merupakan, ya, kebinasaan, kerugian. Baik. Dan Allah Ta'ala telah menerangkan bahawa dia telah mengharamkan orang yang musyrik untuk masuk syurga. Adapun tempatnya adalah neraka. Inilah harga yang perlu dibayar apabila seseorang melakukan amal ibadah yang bukan kerana Allah tetapi kerana makhluk. Ya, nanti akan datang contoh-contoh bagaimana ibadah menyembelih ini boleh menyebabkan pelakunya, ya, jatuh ke dalam kesyirikan dan menyebabkan dia murtad daripada agama ini. Jadi menyembelih, ya, adalah merupakan ibadah yang agung dari contoh-contoh yang telah kita sebut tadi, iaitu contoh menyembelih haiwan korban. Dan sebagaimana kita ketahui bahawa ibadah korban adalah merupakan salah satu ibadah yang agung, dan ia merupakan ibadah yang pertama yang dirakamkan dalam Al-Quran, yang Allah perintahkan kepada, ya, hamba-hambanya untuk melakukannya. Ibadah korban ini adalah ibadah yang pertama yang Allah syariatkan kepada manusia, iaitu kepada dua anak Adam alaihissalam. Ya, ketika mana mereka berteringkah sebagaimana disebut oleh para mufassir. Dan Allah rakamkan kisah ini dalam surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5, pada ayat 27. Ya, pada ayat 27 Allah Ta'ala menjelaskan, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbana. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam alaihissalam menurut yang sebenarnya, ketika kedua-duanya mempersembahkan korban. Id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Maka diterima dari salah seorang daripada mereka dua-dua dan tidak diterima dari yang lain. Ini adalah, ya, kisah menjelaskan tentang ibadah yang Allah syariatkan pertama kali yang dirakam dalam Al-Quran, iaitu ibadah berkorban. Baik. Allah Ta'ala juga berfirman, Qul inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri sebagai Muslim. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 162 hingga 163. Jadi Allah menjelaskan perintah, iaitu sembelih. Sesudah perintah solat, ya, kemudian sembelihan, hidup dan mati. Semuanya hendaklah dilakukan untuk mengharap redha Allah, mengharap wajah Allah. Lillahi ta'ala, hanya kepada Allah, ya, hanya kepada Allah dan kerana Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW juga bersabda, la'anallahu man zahaba li ghairillah. Ya, Allah Ta'ala melaknat, telah dilaknat oleh Allah Ta'ala orang-orang yang menyembelih haiwan dengan berniat bukan kerana Allah Ta'ala. Ya, bukan kerana Allah Ta'ala. La'anallahu man la'ana walidayh. Dan juga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhdithan. Allah juga melaknat orang yang melindungi penjahat. La'anallahu man ghaira manaral ardh. Dan Allah Ta'ala juga melaknat orang yang mengubah tanda batasan tanah. Jadi ini adalah 4 bentuk dosa, ya, dosa besar, iaitu dilaknat oleh Allah Ta'ala, menunjukkan betapa, ya, perbuatan itu mendapat kemurkaan Allah. Dilaknat bermakna dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Dan rahmat Allah yang paling agung apa? Iaitu memberikan kemaafan kepada hamba-Nya. Sebab syarat untuk masuk syurga iaitu mendapat kemaafan daripada Allah Ta'ala. Seseorang apabila mendapat kemaafan daripada Allah, menunjukkan Allah redha kepadanya. Jadi barang siapa yang, ya, tidak mendapat kemaafan daripada Allah, keampunan, menunjukkan Allah tidak redha kepadanya. Maka bagaimana dia akan dapat anugerah syurga? Jadi ini merupakan, hadis ini menjelaskan 4 ibadah yang sangat agung. 4 perkara yang wajib dilakukan oleh seorang hamba, iaitu ibadah korban, menyembelih haiwan, ya, hendaklah dia diniatkan pada Allah. Kalau dia tidak berniat, ya, dia meniatkannya bukan kerana Allah, maka dia akan mendapat laknat. Yang kedua, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, bagaimana mungkin kedua orang tua yang melahirkannya kemudian dilaknat oleh dia? Ya, ini sungguh satu kejahatan yang sangat besar. Begitu juga orang-orang yang melindungi orang-orang jahat yang tak sepatutnya dia lakukan, juga mendapat laknat Allah. Dan orang yang mengubah tanda batasan tanah, iaitu dia telah melakukan penipuan dan kezaliman, mengambil hak orang lain, ya, tanpa hak. Baik. Jadi menyembelih, ya, adalah salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dan ianya hendaklah diniatkan, ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Dan diriwayatkan daripada sahabat Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ia berkata, ini adalah hadis mauquf, ya, hadis yang sampai kepada para sahabat Nabi SAW, ya, hanya sampai kepada sahabat Nabi SAW. Ia berkata, dakhala al-jannata rajulun fi zubabin wa dakhala an-nar rajulun fi zubabin. Ada orang yang masuk ke dalam syurga kerana seekor lalat, dan ada pula orang yang masuk ke neraka kerana seekor lalat. Ya. Jadi ini adalah, ya, di mana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang 2 orang yang diuji. 2 orang yang diuji dengan seekor lalat. Ya, 2 orang yang diuji dengan seekor lalat. Baik. Bagaimana kisahnya? Qalu wa kaifa dzalik? Lalu para sahabat Nabi SAW bertanya, bagaimana itu boleh berlaku? Ya. Qala, lalu Salman radhiyallahu anhu menjawab, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada 2 orang
Marra rajulan, dua orang, ala qaumin, dia lalu pada satu kaum yang memiliki sonamun, lahum sonamun, memiliki suatu berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Jadi kaum ini memiliki sesembahan mereka itu berhala. Dan kaum itu tidak membolehkan, tidak membenarkan siapa pun yang melintasi kampung mereka, tempat mereka itu, sampai ia mempersembahkan sesuatu pada berhala itu. Syarat nak menepasi tempat mereka itu, hendaklah mempersembahkan sesuatu pada berhala-berhala mereka yang mereka jadikan sesembahan. Jadi penduduk ni, di tempat ni orangnya menyembah berhala. Tak kisah apa pun, ya, untuk sebagai syarat berkorban pada berhala mereka. Faqalu li ahadihima qarrib, persembahlah korban kepadanya. Jadi mereka memerintahkan pada salah seorang daripada keduanya tu, persembahkan korban kamu kepadanya. Ya, qala, lalu berkata, orang tu menjawab salah seorang, laisa indi syai'un uqarribu. Ya, aku ni tak memiliki, aku ni tak ada apa ada pada aku untuk aku persembahkan padanya. Sebab dalam perjalanan tak bawa apa-apa, ya, haiwan ke tunggangan, tak ada. Kalau ada haiwan pun untuk dia tunggang, macam mana nak dikorbankan, nanti nak berjalan nak naik apa, ya. Lalu kata, ya, kata kaum tersebut, qalu lahu, kepada lelaki tu, qarrib walau zubaba, persembahkanlah sesuatu, walaupun seekor lalat, tak apa, ya, walaupun seekor lalat. Maknanya di situ ada lalat, ya. Faqal, lalu faqarraba zubaban fakhallu sabilah, lalu orang tu pun berkorban seekor lalat, dan kaum tu membebaskan mereka tu, sebab penuh syarat, maka dia bebaskan lelaki tu. Dia bebas di dunia, bebas dari kampung tu, bebas daripada tempat tersebut, kan telah menunaikan, ya, permintaan kaum tersebut. Namun apa yang berlaku? Qala pada qalanna, tapi di akhirat maka orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Wa qalu lil akhar, kemudian dikata kepada lelaki yang kedua, qarrib, berkorban. Faqala, lalu dia berkata, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal, ya, fadarabu unuqah, qala fadakhala al-jannah. Ni lelaki ni pula, kaum tu kata kepada dia, samalah korban. Ya, orang tu menjawab, aku benar-benar, aku sesekali tidak akan berkorban untuk siapa pun selain Allah azza wa jal. Lalu mereka memenggal lehernya, maka orang itu masuk syurga. Jadi kisah ini memberikan pelajaran yang sangat besar tentang, ya, bahawa menyembelih itu, ya, adalah ibadah yang agung dan wajib dilaksanakan, ya, kerana Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang memalingkan niatnya, tujuannya, ya, dari sisi ibadah itu kepada selain daripada Allah, maka dia menjadi musyrikun kafir. Yang ketiga, ya, menyembelih, ya, bertujuan sebagai ibadah, seperti ibadah korban, ibadah yang agung, ya, tidak mengambil kira, ya, tidak mengenal objek, apakah dia objek itu, sama ada objek itu besar atau kecil, hidup atau mati, berkualiti atau tidak. Tapi yang dijadikan ukuran bukan objek tersebut dari sisi tadi untuk dikorbankan, tetapi yang dinilai adalah niat, ya, dan perbuatan. Yang mana niat dan perbuatan ini padanya tercakup, terhimpun padanya unsur ketundukan, ya, penyerahan, pengakuan, pembenaran, pengagungan, pengiktirafan.
Kalau ditujukan kerana Allah, maka ia bernilai ibadah. Kalau dipalingkan selain daripada Allah kerana makhluk, maka dia menjadi syirik. Dalam kisah ini disebut hanya disebabkan oleh sekularan. Bayangkan kalau yang dikorbankan itu haiwan yang lebih besar, yang lebih berkualiti, yang memang munasabah. Seperti apa? Seekor lembu, unta, kambing. Bayangkan. Jadi tapi menunjukkan apa? Bahawa kesyirikan itu tidak mengenal jenis benda, tetapi dilihat dari sisi apa? Niat, tujuan seseorang yang melakukannya. Jadi menunjukkan betapa istilah di dalam ibadah ini tiada istilah yang kecil. Benda kecil pun boleh menyebabkan seorang itu dihumbankan ke dalam neraka. Yang diukur kecil atau besar itu apa? Niat. Sebab itu berkata Abdullah Al-Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tu'azzibuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiru an-niyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar kerana niat, dan betapa banyak amal yang besar menjadi kecil kerana niat. Dia berubah. Amal kecil jadi besar sebab niat, amal besar jadi kecil pun sebab niat. Contoh, amal yang kecil menjadi besar kerana niat. Amal kecil, buat perkara kecil tapi besar ganjaran di sisi Allah kerana niat lillahi ta'ala. Buang halangan, kayu yang kecil, batu ataupun serbihan yang terjatuh di atas jalan. Kemudian dia pun mengambilnya, membuangnya, diletakkan di tepi jalan agar jangan menimpa, agar jangan menjadi punca orang barangkali berlaku kemalangan disebabkan oleh paku, kayu dan sebagainya. Maka walaupun kecil tapi ganjarannya nanti Allah bagi dia syurga. Ada amalan yang besar menjadi kecil kerana niat. Contoh, orang yang mengajar umpamanya, berceramah, berkuliah, itu adalah amalan yang besar kerana menyampaikan ilmu. Dan ilmu adalah warisan para anbiya. Orang yang datang menuntut ilmu seperti berjalan menuju syurga. Apatah lagi orang yang mengajar kepada orang yang sedang berjalan itu untuk menuntut ilmu. Namun kalau niatnya kerana riak, nak pamer-pamer pada orang, dia orang alim, dia rajin menyampaikan kuliah, maka amalan yang besar tadi menjadi kecil di sisi Allah. Maka dihumbankan pelakunya ke dalam neraka. Sebagaimana yang disebut dalam hadis tentang 3 orang yang amalnya besar, berjihad di jalan Allah, mati di atasnya, banyak harta, rajin berinfak, dan seorang yang alim, menyampaikan ilmu dan ahli Quran. Ketiga-tiga amalan sangat besar, namun kerana tujuannya, niatnya bukan kerana Allah, tapi kerana nak mengharap puji manusia, riak, nak berbangga-bangga, bermegah-megah, maka dihumbankan ke dalam neraka. Waliyazubillah. Jadi betapa pentingnya mengikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala. Itu adalah asas nombor 1 ibadah, agar bersih tauhidnya. Kemudian diiringi yang kedua syarat, wajib dia berbuat ketaatan itu sesuai dengan aturan syariat yang telah dimaklumkan oleh tak lain dan tak bukan, iaitu Nabi SAW, sama ada dari sisi ucapan, diiringi dengan perbuatan. Jadi ini wajib berjalan berdua, kedua-duanya. Barang siapa yang tidak memenuhi 2 syarat tersebut, maka ibadahnya tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Letih saja, letih saja, berbuat amal ibadah dengan harapan yang mendapat pahala, diganjari syurga, rupa-rupanya terbalik, ditolak, dihumban dalam neraka. Waliyazubillah. Jadi hadis ini memberikan penjelasan yang sangat agung, faedah, biar mati dalam mempertahankan tauhid, daripada hidup menahan azab neraka yang tak terperi selama-lamanya. Mati di dunia hanya sementara, betul kan? Biar mati dalam mempertahankan iman di dunia ini, mati yang bersifat sementara, kerana akan dibangkitkan, dihidupkan semula, yang akan hidup kekal selama-lamanya. Ni hadis ini besar faedahnya.
Baik, pengertian menyembelih dan bermacam-macam dan macam-macamnya, jenis-jenisnya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, az-zabhu yakni menyembelih, artinya menghilangkan nyawa haiwan ternak dengan cara mengalirkan darah dengan cara-cara tertentu, dan ini diajar dalam fiqh sembelihan. Ya. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, untuk sesuatu haiwan itu yang halal untuk dimakan, yang perlu disembelih, maka wajib disembelih sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, haiwan-haiwan yang halal itu banyak tak terhitung. Semisal ayam, itik, burung dan sebagainya lah. Haiwan berkaki 2, haiwan berkaki 4. Maka disembelih dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi menyembelih ini dapat bermacam-macam bentuk. Tujuan sembelih itu nak keluarkan darah. Ya, keluarkan darah supaya nanti yang sesembelih itu selamat dan mendatangkan kesihatan serta kebaikan pada tubuh badan yang memakannya. Yang pertama, menyembelih sebagai bentuk ibadah, iaitu jika menyembelih tersebut dilakukan dengan maksud mengagungkan, memuliakan dan mendekatkan diri kepada sesiapa yang sembelihan tersebut ditujukan, maka yang seperti ini tidak boleh ditujukan kecuali pada Allah Ta'ala sahaja, dengan mengikuti cara yang telah ditentukan dalam syariat. Adapun memalingkan tujuan daripada menyembelih tersebut kepada selain Allah Azza wa Jal merupakan syirik akbar. Jadi menyembelih ni yang masuk dalam kategori ibadah, maka tidak boleh dipalingkan selain daripada Allah Ta'ala. Wajib ditujukan lillahi ta'ala. Seperti apa tadi? Ya, ibadah korban, akikah, ya, sembelih kerana bernazar yang terkait dengan urusan haji. Maka ya, sembelihan bentuk itu wajib hanya untuk Allah, tak boleh dipalingkan. Barang siapa yang memalingkan selain daripada Allah, boleh membawa kepada syirkun akbar atau syirkun asghar. Jadi apa dalilnya? Ayat tadi, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu ila akhir ayat. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 162 hingga 163. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam, tidak ada sekutu baginya. Jadi ayat ini menjadi dalil dan juga perintah, juga prinsip bagi seorang hamba apabila dalam melakukan apa saja ibadah, daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar, maka wajib dia niatkan lillahi ta'ala dan melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan, tata caranya. Yang kedua, menyembelih sebagai bentuk penghormatan terhadap tetamu, acara walimah pernikahan atau semacamnya, maka menyembelih seperti ini adalah dianjurkan, baik itu berhukum wajib atau berhukum sunat. Ya, hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Juga sabda beliau SAW kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, awlim walau bisyah, adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Jadi bentuk kedua, menyembelih kerana apa? Kerana sebagai, iaitu memuliakan tetamu, menyiapkan makanan untuk tetamu yang datang bertandang. Yang paling besar tentulah iaitu majlis perkahwinan. Dia panggil ramai orang, maka sembelihlah seekor lembu atau seekor kerbau, ya, dan sebagainya. Dan ini ada contohnya, sebagaimana Allah kisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim AS ketika didatangi oleh, ya, dua tetamu yang berupa manusia yang sebenarnya adalah malaikat. Pada surah Hud contohnya, surah yang ke-11, Allah sebut pada ayat 69 hingga 70. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanid. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, yakni malaikat-malaikat, telah datang kepada Ibrahim AS
dengan membawa khabar gembira, good news. Dengan bil bushra. Ya, mereka mengucapkan selamat. Ya. Ibrahim AS jawab selamatlah. Maka tak lama kemudian Ibrahim AS pun menghidangkan untuk mereka seekor anak lembu yang dipanggang. Special betul. Ya, anak lembu yang kecil kan, muda lagi, sedap ni. Yes, maknanya hidangkan yang terbaik untuk tetamu. Tapi tetamu itu tak makan. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Maka tak kala dilihat tangan mereka itu tidak menjamahnya, tak sentuh pun untuk makan. Padahal yang dihidangkan itulah daging yang sangat enak. Ya, seekor anak lembu, sapi. Tapi Nabi Ibrahim AS lihat ketika dihidang tak makan pula. Ya, maka Nabi Ibrahim AS memandang aneh perbuatan mereka dan berasa takut pula kepada mereka. Lalu malaikat itu berkata, jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Baca kisah, dan kita telah tadabbur surah ini, surah Hud. Baik. Jadi menyembelih kerana ya, untuk memuliakan tetamu ataupun ya, menjamu orang makan, maka itu memang perkara mubah, perkara yang diizinkan oleh syariat. Dan ini perkara yang semua kita maklum dengannya, dan kita selalu melaluinya, menyembelih ayam dan sebagainya. Itu. Ya, sebagaimana juga kisah di sini tentang Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika mana ni kisah berada di bumi Madinah. Ya, setelah dia datang sehelai sepinggang, diperserakan dengan salah seorang sahabat Ansar radhiyallahu anhu. Sahabat Ansar itu offer dia separuh harta dan juga salah seorang daripada isteri-isterinya. Namun Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan sopan santunnya, ya, dengan bentuk memuliakan dan menghormati, menolak kedua-dua tawaran. Yang diminta hanyalah tunjukkan di mana pasar untuk dia berniaga. Tak berapa lama, begitu pintarnya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu ini dalam perniagaan, dan dia memang dikenali sebagai ahli perniagaan yang hebat, berjaya. Dia berjaya meraih keuntungan. Kemudian dengan itu dia berkahwin. Satu ketika dia datang bertemu Nabi SAW. Lalu Nabi SAW melihat ada tanda-tanda di bajunya. Lalu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu memaklumkan kepada Nabi SAW bahawa dia dah berkahwin. Lalu Nabi SAW minta dia istiharkan perkahwinan dia buat kenduri. Walaupun dengan seekor kambing. Jadi sunnah untuk mengistiharkan perkahwinan dengan menjemput orang datang makan, sebagai salah satu bentuk syukur dan juga tanda kegembiraan, juga mengistiharkan pada orang lain bahawa dia telah berkahwin ataupun anaknya berkahwin. Baik, yang ketiga, bentuk ya penyembelihan, iaitu menyembelih untuk menikmati makanan atau untuk diperdagangkan. Kita menyembelih itu untuk keperluan kita atau untuk dijual beli atau semisalnya. Ini juga termasuk hal yang mubah, boleh dibenarkan oleh syariat. Ya. Hukum asal atas perkara ini adalah mubah berdasarkan firman Allah Ta'ala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Dan tidakkah mereka memerhatikan bahawasanya kami telah menciptakan dari sebahagian yang ada di sisi kami berupa haiwan-haiwan ternak untuk mereka, lalu mereka pun menguasainya. Dan kami telah tundukkan haiwan-haiwan itu untuk mereka, lalu sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya lagi untuk menjadi bahan makanan mereka. Surah Yasin, surah 36, ayat 71 hingga 72. Jadi Allah jadikan haiwan-haiwan ini, ya, salah satunya adalah untuk dimakan. Ada haiwan untuk dijadikan ternakan pula, untuk jadi kenderaan tunggangan. Ada haiwan juga digunakan untuk membantu membajak kerja-kerja seharian manusia, seperti kerja di ladang, ya, membajak tanah, membajak sawah. Ada haiwan yang digunakan sebagai pengangkutan, bawa barang, termasuk bawa orang, ya, dan pelbagai lagi. Dan ada di antara haiwan tersebut
ya, boleh digunakan untuk dijadikan makanan. Jadi ini adalah perkara memang telah dipersiapkan oleh Allah untuk kita. Adapun menyembelih di sini terkadang ya dianjurkan atau juga terkadang dilarang. Bergantung digunakan untuk sarana apa tujuannya. Ya, kalau sembelih itu kerana tujuan tadi, kerana Allah bagi ibadah, ya, kerana sebagai penghormatan tetamu, menjamu mereka, atau untuk kegunaan sendiri atau untuk perniagaan, maka semua itu adalah perkara yang diizinkan oleh syariat. Ini bentuk sembelihan yang diizinkan dalam syariat, yang membawa pelakunya kepada meraih pahala dan juga mendapat manfaat untuk dirinya atau untuk orang lain. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang terkait tentang boleh terjatuh ke dalam kesyirikan. Macam-macam penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena ingat, menyembelih ini sah makanan dimakan apabila dibaca bismillah dan mengikut aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib menjauhi daripada perkara-perkara yang membawa kepada kesyirikan. Ada dua unsur utama adalah hal penyembelihan sebagai ibadah. Dua syarat, iaitu tasmiyah, iaitu penyebutan nama, dan al-qasdu, iaitu tujuan. Ya, ada dua, iaitu penyebutan nama dan tujuan. Adanya tasmiyah adalah untuk beristi'anah. Kita dah belajar dah, beristi'anah iaitu meminta tolong dan bertabarruk, mengharapkan keberkahan kepada sesuatu yang disebut namanya. Adapun adanya unsur qasd, iaitu tujuan, ya, qasad, tujuan adalah untuk membezakan antara penyembelihan untuk bertakarub kepada Allah Ta'ala dengan tujuannya selain itu. Dan kita belajar lah ni, ya, dalam bab syarah hadis yang pertama, Arba'in An-Nawawiyah, iaitu tentang innamal a'malu binniyat. Niat itu, ya, bertujuan satu, ya, tujuannya ditujukan pada siapa. Yang kedua, niat itu untuk menentukan sesuatu ibadah itu jenis apa, wajib ke atau selain daripadanya. Ya. Yang ketiga, ya, niat juga dapat membezakan, dapat menyebabkan yang membezakan di antara ibadah dan juga kebiasaan adat. Yang keempat, niat juga boleh menjadikan sesuatu adat kebiasaan itu menjadi ibadah, dapat pahala. Ada perinciannya, boleh dirujuk dalam syarah terkait tentang hadis innamal a'malu binniyat. Oleh kerana itu, penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla memiliki beberapa bentuk. Boleh terjatuh dalam, ya, kesyirikan ni dari sisi menyembelih ni dalam pelbagai bentuk. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ya, menyembelih untuk selain Allah ada beberapa macam. Macam bentuk cara berlaku dia. Yang pertama, penyembelihan hanya dengan selain nama Allah. Misalnya seseorang ketika dia menyembelih, dia menyebut dengan nama Jibril alaihissalam atau dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau selainnya, maka hasil sembelihannya adalah haram berdasarkan nas, yakni dalil Al-Quran, dan hukumnya tetap haram meskipun penyembelihannya ditujukan untuk Allah. Sebab apa? Sebab ucapannya, dia tidak mengikut aturan syariat. Ya, dia buat itu kerana makhluk. Contoh dengan nama berhala tertentu dan seumpamanya. Yang kedua, penyembelihan dengan nama Allah dan dengan nama selainnya. Misalnya seorang ketika dia nak menyembelih, dia disebut dengan nama Allah dan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hasil sembelihannya juga haram kerana ia menggabungkan antara hal yang boleh dan yang terlarang, sehingga yang terlarang itu justru menguasainya. Tak boleh Allah itu disekutukan dengan apa pun. Yang ketiga, penyembelihan dengan nama Allah tetapi diniatkan untuk selain Allah dan untuk mengagungkan selainnya, maka hasil sembelihannya juga haram kerana ia telah berbuat syirik. Contoh apa ni? Dia sembelih ikut aturan syariat dengan nama Allah, tapi tujuannya bukan kerana Allah, bukan Allah perintah, ya, bukan sebab kerana Allah, tetapi kerana selainnya. Contoh apa? Seperti orang yang menyembelih kerana apa?
untuk majlis penutupan. Contoh tamat belajar ilmu persilatan atau ilmu perbomohan. Syarat dia kena bawa haiwan sembelihan ayam. Umpamanya ayam putih semua, ayam hitam semua, atau contoh yang lain semisalnya. Kerana apa? Kerana telah tamat belajar. Jadi sebagai pengerasnya, penutupnya, maka disembelihkan ya ayam atau apa saja. Memang sembelih dia ikut aturan. Kerana Allah baca bismillah lagi. Ya, elok sembelihannya, lulus. Comply to the requirement. Tapi tujuannya dia sempena apa? Sempena tamat persilatan. Tentu di situ ada etikot tertentu. Agar ilmu yang dipelajarinya itu nanti dia berkesan dan berbagai lagi. Ini juga adalah haram. Ya, haram. Ya, haram dimakan dan dia telah berbuat syirik. Yang keempat, penyembelihan yang tidak disebutkan nama sesiapa pun, iaitu tidak disebutkan nama Allah maupun nama selainnya, maka hasil sembelihannya juga haram berdasarkan firman Allah Ta'ala. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismallahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan janganlah kamu memakan dari apa yang ada daging haiwan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan-syaitan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan apabila kamu menuruti mereka, tentu kamu akan menjadi orang-orang musyrik. Ya, surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 121. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, ma anharad damma wa dzakara ismallahi alaihi wa kulu. Apa-apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah oleh kamu. Ya. Tu. Wa zakarallah. Apa-apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah oleh kamu. Jadi syarat sembelihan itu mesti dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Ya, bismillahi. Kemudian Allahu Akbar. Itu adalah aturan sembelih. Putus. Ya, uratnya keluar darah. Ya. Itu jenis yang keempat. Jadi ada 4 jenis di sini sesembelihan selain daripada Allah. Maka memakannya adalah haram. Apakah menyembelih haiwan untuk menyambut tamu merupakan penyembelihan untuk selain Allah? Ini sedikit perincian daripada tadi. Jawabnya, apabila dimaksudkan dengan penyembelihan tersebut untuk memuliakan tetamu, maka tidak ragu lagi bahawa ini tidak termasuk penyembelihan untuk selain Allah, kerana ada perintah memuliakan tetamu. Seperti halnya seorang yang menyembelih haiwan untuk dimakan oleh anak-anaknya. Akan tetapi, apabila dimaksudkan dengan penyembelihan tersebut untuk takarub kepada tamu dan untuk mengagungkannya dengan pengagungan yang bersifat ibadah, maka itu adalah perbuatan syirik. Seperti halnya penyembelihan untuk berhala seluruhnya, maka tidak halal untuk memakannya. Sebahagian orang, waliyazubillah, jika didatangi tokoh-tokoh atau pembesar mereka, maka mereka menyembelih sebagai bentuk pengagungan baginya, padahal ia tidak memakannya dan meninggalkannya untuk orang-orang. Ini juga merupakan penyembelihan untuk berhala, maka tidak halal memakannya, meskipun disebutkan nama Allah saat menyembelih. Dia sembelih itu sebagai bentuk apa? Pemuliaan terhadap orang tersebut. Ya, tapi orang tu makan pun tidak. Ya, hanya sebagai bentuk pengagungan kepada orang tersebut. Maka ini sama seperti menyembelih kepada berhala. Ya. Baik, bolehkah memakan hasil sembelihan untuk selain Allah? Boleh tak? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Apakah dibolehkan memakan hasil sembelihannya? Boleh atau tidak? Ya, maka Fadilatul Syekh rahimahullah menjawab, menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jal adalah syirik akbar. Sebab menyembelih itu adalah ibadah, sebagaimana perintah Allah Ta'ala untuk melakukan penyembelihan di dalam firman-Nya, fasalli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah solat kerana Rabbmu dan berkorbanlah. Juga firman Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, dan seterusnya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya solatku, sembelihanku, ibadahku dan matiku hanyalah untuk Allah.
Rabb seluruh alam, tidak ada sekutu baginya. Maka siapa saja yang melakukan penyembelihan untuk selain Allah, niscaya ia menjadi seorang musyrik yang keluar daripada agama Islam. Wal iyazubillah. Baik itu penyembelihan yang ditujukan untuk malaikat, untuk rasul, untuk nabi, untuk khalifah, untuk wali, maupun untuk salah seorang dari ulama. Semua itu perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal dan mengeluarkan dari agama Islam. Wajib bagi setiap orang untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dan jangan sekali-kali menjerumuskan dirinya pada perbuatan syirik ini yang Allah telah berfirman tentangnya, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan syurga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang zalim itu. Surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 72. Jadi ayat ini hendaknya menjadi pendidik, penyelamat, pengingat agar berhati-hati terhadap kesyirikan. Kerana kesyirikan tidak diampunkan oleh Allah. Kesyirikan menyebabkan pelakunya rugi di akhirat. Walaupun di dunia dia adalah ahli ibadah. Ya, apabila terbatal keislamannya dengan jalan-jalan ibadah tadi, bukan kerana Allah, tidak ikut aturan Allah, maka akibatnya nanti dihubankan ke dalam neraka. Adapun tentang menyantap, memakan daging hasil sembelihan seperti ini, maka hukumnya adalah haram. Dagingnya menjadi haram, walaupun asal dia adalah halal, tapi disebabkan niatnya bukan kerana Allah, tetapi kerana selain daripada itu yang disebut tadi dalam 4 kategori tadi. Dalam 4 kategori tadi. Semua haiwan yang disembelih untuk selain Allah atau disembelih untuk berhala adalah haram. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ma'idah tadi. Dalam surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 3, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih والمنخنقة والموقوذة والمترديات والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب إلى آخر الآية. Diharamkan bagi kamu, dilarang memakan bangkai, darah, daging babi dan daging haiwan yang disembelih bukan atas nama Allah. Haiwan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali haiwan yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula haiwan yang disembelih untuk berhala. Ini ayat yang secara jelas khusus menjelaskan tentang memakan. Makan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Bangkai, makan bangkai. Bangkai maknanya haiwan yang mati yang tak disembelih, kecuali bangkai ikan di lautan. Darah, kita dilarang minum darah. Darah itu adalah perkara yang dilarang. Darah apa? Daging babi, babi tentunya haiwan yang disembelih bukan atas nama Allah. Sebab itu sembelihan orang kafir itu haram bagi kita, kerana mereka tidak menyebut nama Allah. Kemudian tidak ikut aturan syariat. Haiwan yang tercekik, mati tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang dapat sempat sembelih. Tengok binatang tu jatuh dalam air, nak mati lemas lah. Kita ataupun dilanggar, dilanggar kenderaan di atas jalan raya, kita pula bawa parang atau pisau sembelih, sempat sembelih, maka boleh dimakan. Baik, sembelihan-sembelihan ini yang disembelih untuk selain Allah termasuk perkara haram dan tidak halal untuk dimakan. Ini hukum makan. Hukum makan haiwan yang disembelih, yang tidak disembelih, maka itu adalah haram. Kemudian tajuk baru, tajuk larangan menyembelih di tempat persembahan berhala. Boleh tak? Haiwan tu disembelih ikut aturan lah, semua lengkap lah, niat kerana Allah, ikut cara sembelihan sesuai syariat, tapi disembelih di tempat
di mana berlakunya atau bekas tempat atau sedang tempat orang menyembah berhala, tempat kekufuran. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan yakni di antara orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana. Jadi pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang yang beriman. Serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahawa mereka itu pendusta yang di dalam sumpahnya. Janganlah engkau melaksanakan solat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut engkau melaksanakan solat di dalamnya. Dan dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Surah Taubah surah 9 ayat 17 hingga 108. Jadi Allah memaparkan tentang akan ada orang yang membangunkan masjid, tetapi tujuannya bukan untuk takarub kepada Allah, tetapi untuk apa? Memecah belahkan orang yang beriman. Mereka menggunakan masjid itu dikenali sebagai masjid dirar. Sesat masjid. Ya, orang-orang hanya sesat. Memang orang-orang munafik. Dia buat masjid bukan untuk membesarkan syiar agama, tapi nak jadi markas dia. Ya, untuk melakukan pelbagai makar dia terhadap orang yang beriman. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi SAW, jangan solat di situ dan dirobohkan masjid tersebut. Jadi apa? Maknanya tempat ibadah mereka buat tu bukan untuk membesarkan Allah, tetapi untuk apa? Untuk melancarkan kejahatan, mendatangkan bencana pada kaum mukminin. Jadi ini tempat ini dilarang untuk melakukan ibadah. Apa saja ibadah dilarang di situ. Dan bekas tempat itu tersebut juga dilarang. Dan diriwayatkan daripada sahabat Thabit Ibnu Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ada seseorang yang bernazar akan menyembelih seekor unta di Buaidah. Kemudian orang itu bertanya kepada Nabi SAW, dan beliau SAW pun bersabda, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Adakah di tempat itu pernah ada suatu berhala jahiliyah yang disembah? Tempat yang kamu nak sembelih tu, pernah tak di situ adanya ritual-ritual ibadah menyembah berhala sebelum ni atau masa tersebut? Tengok Nabi SAW tanya. Tanya apa? Tentang tempat. Menyembelih itu dah satu bab. Orang tersebut menjawab, tidak. Lalu beliau bertanya lagi sallallahu alaihi wasallam, fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu pernah dirayakan dari hari-hari raya mereka? Maka orang tersebut menjawab, tidak. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, Aufi binadrik fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah wala fiha la yamliku banu Adam. Penuhilah nazarmu itu, kerana nazar itu tidak boleh dilaksanakan dalam bermaksiat pada Allah dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh keturunan Adam. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahawa penyembelihan tidak boleh dilakukan di tempat yang biasanya digunakan sebagai penyembelihan bagi selain Allah. Inilah tujuan yang hendak disampaikan penulis kitab Tauhid. Ini Syekh Rahimahullah ambil daripada penjelasan dalam kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah. Salah satu perbahasan iaitu dalam kitab Tauhid. Dalam kitab Tauhid ni ada satu bab, iaitu bab yang ke-9. Babu ma jaa fi zabhi li ghairillah. Iaitu bab yang telah datang pada menyatakan tentang menyembelih binatang untuk selain Allah, bukan kerana Allah. Macam mana hukum dia? Boleh atau tidak? Jadi di sini menyembelih. Dan kemudian pada bab 9 diiringi dengan bab 10 pula adalah iaitu babu la yuzbahu Allahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah.
Dilarang menyembelih binatang kerana Allah di tempat yang biasa dilakukan padanya penyembelihan kepada selain Allah. Jadi ada dua keadaan. Satu menyembelih, ya, yang membawa kepada kesyirikan. Satu lagi tempat sembelihan pun dilarang apabila di situ ada tempat ibadah, ya, tempat ibadah orang-orang kafir. Tempat ibadah ini khusus untuk sembelihan. Apa hikmahnya? Ya, adapun hikmahnya dilarang. Pertama, bahawasanya perbuatan tersebut mengakibatkan penyerupaan dengan orang kafir. Orang kafir menyembelih di tempat rumah-rumah ibadah mereka, kita dilarang, ya, buat di tempat mereka itu. Yang kedua, bahawasanya perbuatan tersebut mengakibatkan tipuan dengan tindakan itu. Sebab siapa saja yang melihat penyembelihan dilakukan di tempat orang-orang musyrik melakukan persembahan, tentu ia akan beranggapan bahawa perbuatan orang musyrik tersebut diperbolehkan. Dilarang kita, ya, melakukan penyembelihan di rumah-rumah ibadah, ya, orang-orang kafir atau tempat-tempat di mana orang pernah melakukan penyembahan kepada selain Allah. Boleh tak kita sembelih di kawasan masjid? Boleh. Itu masjid, tempat orang melakukan ketaatan kepada Allah. Baik. Ketiga, bahawasanya orang-orang musyrik justru semakin menguatkan tindakan mereka ketika mereka melihat orang lain mengerjakan seperti yang mereka lakukan. Tidak diragukan lagi bahawa tumbuhnya kekuatan, munculnya kekuatan orang-orang musyrik termasuk perkara yang mesti diwaspadai, dan membangkitkan amal mereka termasuk dari amal-amal soleh. Allah Ta'ala telah berfirman, وَلَا يَطَعُونَ مَوْتِئًا يَغِيزُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. Dan tidak pula mereka menginjak satu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan satu bencana kepada musuh, kecuali semua itu dituliskan bagi mereka sebagai satu amal kebajikan. Surah At-Taubah surah 9 ayat 120. Fadilatul Syekh rahimahullah menambahkan bahawasanya suatu kemaksiatan ada kalanya mempunyai tempat tersendiri di muka bumi ini. Begitu pula ketaatan. Dengan kata lain, jika suatu tempat di bumi merupakan tempat kesyirikan, maka seseorang diharamkan melakukan sesuatu yang serupa dengan syirik di sana, kerana hal itu menyerupai orang musyrik. Jadi tempat-tempat kesyirikan ini adalah tempat-tempat yang hendaknya kita jauhi, ya. Bukan hanya yang dilarang melakukan ibadah di tempat tersebut, iaitu menyembelih ini, contoh. Bahkan pergi ke tempat tersebut pun dilarang. Betul kan? Ajaib ada di antara orang Islam, ya, mereka suka pergi ke tempat-tempat kesyirikan. Dia berjalan sebagai salah bentuk pelancongan. Dia pergi ke Batu Cave, naik tangga masuk dalam gua. Gua Batu Cave, tempat peribadatan orang-orang Hindu. Ya, dan mereka takjub melihat gua itu. Hebatnya gua bagai-bagai. Ini kan memunculkan pelbagai kerosakan. Ya, akhirnya mereka takjub dengan kehebatan agama orang kafir. Dan khawatir itu akan menyebabkan, ya, apa? Terbatal keislaman. Sebab takjub, rasa hebat agama orang-orang kafir ini. Ya. Adapun mengenai solat di dalam gereja, maka tata cara solat jelas berbeza dengan sembahyangnya orang gereja. Ya, orang-orang itu tidak dapat menyerupai amalan ini. Lain halnya dengan penyembelihan di tempat yang biasanya digunakan untuk penyembelihan bagi selain Allah. Ya, amalan penyembelihan ini sama jenis dan ragamnya. Kerana itulah apabila seorang ingin solat di tempat yang biasa digunakan untuk melakukan penyembelihan bagi selain Allah, maka hal itu dibolehkan, kerana amalan solat ini tidak termasuk jenis ibadah yang dilakukan orang-orang musyrik di tempat-tempat tersebut. Meskipun begitu, masjid lebih baik dibandingkan pasar. Masjid yang tua lebih baik dibandingkan masjid yang baru. Jadi Syekh rahimahullah datangkan satu faedah tambahan, pengecualian kepada solat. Ya, jika kita tiada pilihan, ya, apakah boleh solat, ya, di tempat apa? Di tempat tadi. Tapi tentunya dengan syarat-syarat. Ya, ada syaratnya. Ya, contoh kalau dalam tu ada patung-patung, kita solat menghadap ke patung, maka itu dilarang juga, betul kan? Dilarang. Cari tempat yang di mana di situ tidak ada patung-patung, yang kita menghadap ke arah kiblat itu. Baik, yang terakhir, larangan menyembelih pada perayaan bid'ah. Perayaan-perayaan pula. Ya, tapi tadi di tempat di tempat persembahan berhala. Nabi SAW bersabda, "Man amila laisa alaihi amruna fahuwa raddun."
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan sesuatu amalan, man amila amalan, dia jatuh kat situ. Yang tidak ada contohnya dari kami. Man amila laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka amalan tertolak. Barang siapa beramal yang bukan daripada amalkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nabi SAW juga bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat tata cara baru dalam urusan agama kami dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka amalan itu tertolak. Ini kaedah dalam beribadah. Dan ini merupakan syarat kedua dalam ibadah. Syarat pertama adalah innamal a'malu binniyat. Syarat kedua adalah iaitu man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd. Yang pertama adalah ikhlas kerana Allah, yang kedua ittiba'ur rasul. Wajib. Dua syarat ni. Contohi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Ada contoh, ada perintah, maka berbuat. Tiada contoh, tiada perintah, jangan berbuat. Ya. Niat wajib kerana Allah. Bukan niat apa salahnya, ini bagus, bukan. Tapi niat kerana Allah Ta'ala. Ada banyak contoh penyembelihan untuk perayaan atau acara-acara bid'ah. Misalnya apa? Menyembelih haiwan untuk perayaan Maulid Nabi SAW. Menyembelih haiwan untuk perayaan haul kematian seseorang. Menyembelih haiwan untuk perayaan sedekah bumi. Ini tak ada lah tempat kita ni. Ni di Indonesia. Ada. Memang dilakukan. Sedekah bumi itu sebagai tanda syukur. Ya, padi berhasil, lumayan produktif, banyak. Ya, hasil-hasil sayuran, tanam-tanaman menjadi, maka mereka pun sembelih haiwan. Ya, khusus untuk sebab itu. Ataupun menyembelih haiwan untuk acara solat istisqa. Ya, sembelih haiwan. Sebelum nak solat istisqa atau sesudahnya sembelih haiwan. Buat kenduri, makan ramai-ramai. Padahal tidak ada aturan syariat seperti itu. Ya. Semua bentuk perayaan ibadah apabila tidak ada dalilnya, maka hal itu termasuk perbuatan bid'ah. Ini perbuatan bid'ah. Bahkan dapat menyerumuskan orang kepada kesyirikan. Jika diiringi dengan hal-hal kesyirikan. Sebab jika perayaan tersebut dalam rangka takarub kepada tokoh atau berhala yang sedang dirayakan, maka perbuatan tersebut boleh membawa kepada syirik akbar. Adapun jika maksudnya adalah untuk takarub kepada Allah Ta'ala, maka perbuatan tersebut adalah bid'ah yang tercela. Kenapa bid'ah? Kerana ia bukan daripada syariat, bukan daripada aturan agama, tetapi aturan yang dibuat-buat oleh manusia. Ya, dan itu adalah perkara bid'ah, perkara yang dilarang, perkara baru yang bukan agama, kemudian di atas namakan agama. Dan agama berlepas diri daripada apa yang mereka lakukan. Wallahu a'lam. Maka selesai sudah perbahasan penjelasan tentang ibadah yang agung ini, iaitu menyembelih. Ya, kerana yang menyembelih adalah perkara yang disyariatkan dalam agama. Ya, untuk tujuan asal menyembelih itu dari dua sisi. Satu, menyembelih untuk kita yang makan haiwan sembelihan tersebut, halal. Yang kedua adalah sebagai bentuk ibadah, seperti ibadah kurban. Ya, dan yang telah kita sebutkan tadi. Maka apabila dipalingkan dan dilakukan tidak sesuai aturan, bahkan bertentangan, jatuh dalam pelarangan yang membawa kepada kesyirikan, maka pelakunya akan terjatuh dalam hukum, iaitu syirik. Telah melakukan kesyirikan. Ya, maka semoga Allah menjaga kita daripada terjatuh dalam kesyirikan, dan Allah sentiasa membimbing kita, memandu kita, membantu kita agar setiap ibadah yang kita lakukan itu memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Allah. Tak keluar daripada aturan itu. Wajib dijaga tentang perkara ini, iaitu rukun ibadah itu ada pada dua perkara. Lillahi ta'ala, dan yang melakukannya sesuai dengan aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tak keluar daripada itu, iaitu dengan mencontohi Nabi SAW dalam apa saja ibadah yang dilakukan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah panjang umur kita akan masuk, iaitu perkara yang boleh membawa ke seseorang itu terjatuh ke dalam kesyirikan, iaitu perbuatan sihir. Sihir dia bukan ibadah. Sihir adalah kemaksiatan yang sangat terlarang dan membinasakan pelakunya, juga orang yang bersekutu dengan sihir tersebut.
Ya, akan datang nanti penjelasan. Dan sihir ini adalah perbahasan yang sangat panjang. Dan sihir adalah merupakan salah satu profession yang tertua di atas muka bumi. Ya, yang tertua di atas muka bumi, dan dia ya terdapat pada setiap kaum, terdapat pada setiap bangsa, ya, di seluruh pelosok dunia dengan beragamnya jenis-jenis sihir itu. Ya, yang biasanya sihir ini digunakan untuk mencelakakan seseorang, bertujuan untuk kejahatan. Ya, umumnya, lazimnya begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.